صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كمن cari redamu Rabbul Izzati ku temui akhirnya pada cintamu Nabi. Jika asyik bercinta wajiblah saling mengingati. Salawat salam lidaku basah dengan memuji Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim kama. Sekejap deh. Nak buat tempat sikit panas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. InsyaAllah kita akan sambung bacaan kitab Wasailul Wusul ila syama'il Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada majlis yang ke-24 insya-Allah taala. Seperti biasa pada malam yang mulia ini dan pada hari Jumaat kita baca sekadar maknanya, bukan kelas pengajian sangat. Kalau kelas pengajian mesti daripada orang yang sepatutnya baca kitab orang panggil. Ini suara jelas dah, suara. Takut ada suara bunyi kipas ke apa ke. Cuaca sekarang lebih kurang dekat 45 Celsius dan di Mesir ni. Tak apalah, tak ada masalah. Kita akan sambung pada perkataannya musannif. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa 'ulumikum wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. Kita masih lagi dalam perbicaraan bab makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab makan minum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sebelum ni yang kita baca atas sikit tu, akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid. Kami makan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam shiwa, daging bakar dalam masjid. Di sini
hadis ini memberi faham kepada kita bahawasanya harus makan di dalam masjid. Sama ada beramai-ramai ataupun seorang diri. Dan keharusan itu selama mana tidak mengotorkan bagi masjid. Jika kotor masjid, maka makruh ataupun haram. Dan boleh juga, harus juga makan ketika mana beriktikaf. Tak ada masalah, kerana Nabi pun buat. Ni daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala, katanya, "Dhiftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata lailah." Aku bertamu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi dan juga Mughirah bin Syu'bah ini menjadi tamu di suatu rumah dzata lailah pada satu malam. Fa utiya bi jambin mashwiyin. Maka dihidang kepada Nabi SAW dengan peha bakar. Thumma akhadha ash-shafrata, kemudian Nabi ambil pisau, faja'ala yahuzzu, Nabi pun kerak-kerak. Fahazzali biha minhu, Nabi pun kerak juga untuk Al-Mughirah bin Syu'bah, kerak juga bagi diri aku. Jadi Nabi SAW amat suka kepada bahagian bahu ataupun bahagian kaki yang bukan dekat dengan kuku, bahagian atas. Kerana ia daging yang paling cepat masuk dan juga daging yang paling kurang terkena benda kotor ketika mana binatang itu masih hidup. Itu apa yang disebut oleh Syekh Abdullah Al-Lahji. Dan Nabi SAW juga, Al-Mughirah bin Syu'bah cerita, Nabi tolong kerak pada orang lain. Di sini sunat juga tolong kerak untuk orang lain. Sunat untuk hidang. Dan sunat untuk cuah kuah, tuang kuah. Sunat untuk cedok nasi. Kalau orang alim, tolong basuh tangan dia. Semua benda itu adalah adab ketika mana makan. Faja'a Bilalun yu'dhinuhu bis-salah. Baik. Di sini saya sebut tadi pergi bertamu di rumah orang. Silap. Silap. Sebenarnya bukan bertamu di rumah orang, tetapi bertamu di masjid Nabi SAW, tapi ada orang mari ke rumah Nabi. Bila ada orang mari ziarah Nabi, maka dihidangkan dengan kambing. Maka ketika itu juga qala faja'a Bilalun yu'dhinuhu bis-salah. Sabda Nabi SAW, kata Mughirah. Ni qala sini qala al-Mughirah, faja'a Bilalun yu'dhinuhu bis-salah. Maka datanglah Bilal azan untuk solat. Itu kita tulis balik topik. Saya silap. Fa'alqa, lalu Nabi asyafrah, fa'alqa asyafrah, Nabi melemparkan pisau. Faqala malah taribat yadah. Nabi SAW bersabda, apa ni? Kenapa dia ni azang ni? Taribat yadah. Taribat yadah ni asalnya maksudnya ialah miskin benar dia. Gitu. Kerana orang yang miskin ini, terlalu miskin, dia akan meletakkan tapak tangan di atas tanah. Tak larat. Nak berjalan, tak ada makanan nak makan. Tu orang fakir, orang miskin. Maka Sayyidina Nabi SAW sebut begitu, bukan untuk hina Sayyidina Bilal. Sayyidina Nabi SAW cuma nak menzahirkan ketidaksukaan Nabi. Nabi tidak gemar kepada sifat, kepada tindakan
yang dibuat oleh Bilal bin Rabah dengan memanggil kepada solat, azan kepada solat. Jadi di sini Nabi ni maknanya tengah-tengah makan tiba-tiba ada orang bang, ada orang azan. Nabi tidak suka sebegitu rupa. Kerana solat dengan adanya makanan yang menyebabkan nafsu, menyebabkan jiwa ini tersangkut pada makanan adalah hukumnya makruh. Lagi pula menyakitkan bagi tetamu. Memecahkan bagi hati tetamu. Gitu. Qala, kata Mughirah, wa kana syaribuhu qad wafa. Adalah Bilal ketika itu misalnya ni lebih daripada kemerah-merahan bibir. Lebih daripada zoom merah bibir. Panjang misal. Faqala lahu, maka kata sabda Nabi SAW, aqussuhu laka ala siwakin au qussahu ala siwak. Nabi kata kepada Sayyidina Bilal, boleh aku kerak Allahumma salli ala Muhammad, misal kamu ini menggunakan siwak, maknanya siwak ni jadi kayuku macam sikat. Au yakni au di sini syarawi. Au qala ataupun Nabi bersabda, qussahu ala siwak. Nabi suruh kerak dengan siwak. Maknanya letak siwak, ambil siwak, letak kerak atas ni, lebih. Kerak lebih. Jadi di sini sunat jangan sipang misal ni sampai panjang sangat sampai tutup kemerahan zoom merah bibir. Yang afdal sunat kerak ke sunat cukur? Misal ni jumhur ulama kata sunat kerak saja. Ada mazhab Maliki sunat cukur. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya'kulu minal kabidi idza syuya. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan daripada kabid hati idza syuya, jika dibakar. Jika dibakar Nabi makan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu minasyati dhira'a wal katif. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka daripada kambing itu zira' lengang, wal katif bau, daging belah bau. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Daripada Abi Hurairah katanya didatangi oleh Nabi SAW dengan daging. Ada orang buat mari daging kepada Nabi. Farufi'a ilaihi dhira', maka diangkat kepadanya dhira', lengang. Wa kana tujibuhu, adalah Nabi SAW sangat suka. Fanahasa minha, maka Nabi makan dengan gigi depannya. Macam mana? Ini pegang gitu. Okay. Nabi bukan ambil cubit dalam pinggang ambil makan tak. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dhira'. Ibnu Mas'ud berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam suka sangat kepada zira', lengang. Wa summa fi dhira', dan Nabi diracun juga pada lengang kambing. Allah Ta'ala berfirman, wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah Ta'ala memeliharamu daripada manusia, yakni daripada kejahatan manusia. Nabi tidak dibunuh oleh manusia. Dia macam mana Nabi kena racun juga? Jawabnya, ayat wallahu ya'simuka minan nas itu turun pada ketika mana perang Tabuk. Adapun Nabi diracun ialah ketika mana perang Khaybar, sebelum daripada itu lagi. Maka kesan racun itu terlekat pada Nabi SAW sehingga dekat dengan kematian Nabi sebut, lam tazal uklatu Khaybara tu'awiduni hatta qata'at abhari. Masih berkekalan rasa racun Khaybar, tu'awiduni, menyakitiku sehingga rasa seperti nak terputus orat jantung. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diracun. Diracun pada zira', pada lengan kambing.
Wa kana yura anna al-yahuda sammuh, dan adalah dilihat bahawasanya Yahudi itu meracun Nabi SAW. Perempuan itu bernama Zainab bintil Harith al-Yahudi, di bawah arahan daripada orang-orang Yahudi di Madinah, kerana benci kepada jiwa Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW dengan akhlak baginda yang terpuji, baginda melepaskan orang yang meracuni Nabi. Walaupun ketika itu ada sahabat yang meninggal dunia kerana terkena racun itu, yakni Bishr bin Al-Bara. Bishr bin Al-Bara. Jadi perempuan tadi kata dalam satu riwayat masuk Islam. Nabi SAW memaafkan kerana Nabi tidak membalas apa yang bersangkut paut dengan peribadi Nabi. Sekarang ni orang racun Nabi, bukan orang buat jahat kepada agama, maka Nabi kata tak apa. Orang nak kacau aku tak apa, asalkan jangan kacau agama aku. Itu akhlak Nabi SAW. Wa an Abi Ubaidah radhiyallahu taala anhu qala tabaqtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qidra. Aku memasuk qidra. Aku masuk satu puyuk. Satu puyuk daripada kambing. Wa kana yujibuhu az-zira. Nabi suka sangat kepada lengang. Fana waltuhu zira, maka aku hulurkan lengang kambing. Thumma qala nawilni zira. Kemudian Nabi bersabda, datangkan kepada aku lengang. Thumma qala nawilni zira, bagi lagi satu. Faqultu ya Rasulullah, maka aku pun berkata, ya Rasulullah, wa kam lisyati min zira. Berapa banyak lengang kambing ni? Faqala, lalu Nabi bersabda, walladhi nafsi biyadih, lau sakatta lana waltani az-zira'a ma da'autu. Kalau musnyak tadi demi Allah, kalau mu diam, nescaya zira' itu, aku boleh makan zira' itu selama mana engkau tidak, selagi mana aku tanya, selagi mana aku minta daging itu, selagi itulah aku boleh makan. Ni mu tanya, kalau mu tanya, maka terhentilah. Ini sebab apa? Ini sebab itu sebut dari itu. Di sesuatu perkara itu ada barakah, ziyaratul khair. Dan terhalang daripada mukjizat ini kerana ada istijal daripada sahabat Nabi SAW, maka terputuslah madak, terputuslah mukjizat itu. Kalau nak tanya tu, nescaya siapa ke bila-bila boleh makan daging tu. Begitu. Mula-mulanya diam kerana takjub. Lama-lama ni nak tahu di sebalik tu kenapa jadi begitu. Bila tanya kenapa jadi begitu, bila ada istijal, maka Allah Ta'ala kerak madak. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ma kanat ad-dira'u wa habba al-lahm ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakinahu kana la yajidu al-lahma illa ghibba. Ada Sayyidatina Aisyah sebut ma kanat ad-dira'u adalah bukanlah, maksudnya di situ ialah bukanlah, maksudnya makanan yang Nabi paling suka ialah daging. Banyak-banyak makanan Nabi suka makan lagi tak. Tetapi Nabi pun nak boleh kemakan daging itu kadang-kadang illa ghibba, yakni kadang-kadang saja. Wa kana ya'jalu ilaiha, dan adalah Nabi SAW mempercepatkan kepadanya. Mempercepatkan kalau ada orang ajak pergi. Li'annaha a'jaluha nudjan, kerana ianya adalah makanan yang paling cepat masuk. Paling cepat masuk. Wa kana habba syati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muqaddamuha, adalah bahagian yang Nabi paling suka daripada kambing ialah muqaddamuha, bahagian bahu, bahagian depan bahu. Wa an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu ma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna atyabal lahmi lahmuz zahri. Daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhuma katanya, aku dengar Nabi SAW sabda, sesungguhnya sebaik-baik daging itu adalah daging di tulang belakang, yakni tulang batang pinang, daging batang pinang. Wa an Dhuba'ah binti Zubair radhiyallahu taala annaha dhabahat fi baitiha syatan فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطعمينا من شاتكم فقالت ما بقي عندنا إلا الرقبة.
wa inni la astahyi an ursila ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a ar-rasul fa akhbarahu biqauliha. Faqala irji' ilaiha faqul laha arsili biha fa innaha hadiyatus syati wa aqrabus syati ila al-khairi. Daripada Duba'ah binti Zubair radhiyallahu taala anha, bahawasanya dia telah menyembelih di rumahnya itu seekor kambing. Di sini menjadi dalil keharusan boleh perempuan menyembelih kambing. Boleh menyembelih secara mutlak. Tak ada masalah. Selagi mana tidak bawa fitnah. Kalau bawa fitnah tak jadilah. Ni dengan kain batiknya, dengan jubahnya, dengan pakai pudahnya, aduk sembelih. Orang lain duk kerja tu, orang lelaki belaka. Tak kena. Fa'arsala ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mengutus kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi atau utusan suruh khabar, suruh ayat kepada dia, an at'imina min syatikum. Berilah kepada kami ini sedikit daripada daging tu. Faqalat ma baqiya indana illa raqabah, katanya tinggal di sini hanyalah bau saja. Wa inni la astahi an ursila ila nabi. Aku malu nak beri kepada nabi. Farja' ar-rasul, maka baliklah utusan nabi. Baliklah utusan. Fa akhbarahu biqauliha. Maka rasul itu, utusan tadi, beritahu pada nabi apa orang puan tadi sebut. Faqala, maka sabda Nabi SAW, irji' ilaiha faqul laha arsili biha fa innaha hadiyatus syah wa aqrabus syati ila al-khairi wa ab'aduha 'anil adha. Kembalilah kepadanya. Kata kepada Sayyidatina Duba'ah tadi, innaha hadiyatus syah, itulah daging yang paling baik. Wa aqrabus syati ila al-khair, kambing yang paling baik. Wa ab'aduha 'anil adha, dan daging yang paling jauh daripada kotoran. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala al-lahma lam yutati ra'sahu ilaih. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila makan daging, Nabi tidak merendahkan kepalanya ke bawah, bal yarfa'uhu ila fihi, tetapi Nabi mengangkat. Thumma yanhasuhu intihasa, kemudian Nabi makan. Orang Kedah panggil tokok. Kerak. Wa akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qadid. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan qadid. Qadid, daging yang dijemur di tengah matahari. Kama fi hadis sunan, seperti mana apa yang terdapat pada sunan arba'ah. An rajulin qala, daripada seorang lelaki, daripada seorang sahabat, katanya, Zabahtu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatan wa nahnu musafirun. Aku menyembelih bagi Nabi SAW seekor kambing dalam keadaan kami bermusafir. Faqala, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslih lahmaha. Perbanyakkan. Yakni keringkan bagi daging tu. Yakni proseslah daging tu. Keringkan daging tu supaya tidak cepat rosak. Falam azal utimuhu minhu ilal Madinah. Maka aku ni masih boleh makan, maksudnya sehinggalah kepada Madinah. Nak khabar di sini bahawasanya nak panjang masa tu. Panjang masa. Dalam riwayat lain, amlih lahmaha, letak garang pada daging tu. Kering jadi masing, macam ikan masing tu. Wa akala sallallahu alaihi wasallam lahma himaril wahshi. Dan ada Nabi SAW makan daging kuda belang. Di antara Mekah dan Madinah, di Hudaibiyah, ada tempat tu, ada dah kuda belang. Ketika mana perjanjian Hudaibiyah, ada cerita pasal kuda belang. Dan Nabi makan kuda belang. Wa akala sallallahu alaihi, dan kuda belang ini dalam sejarah sebut mati mereka itu tidak ada pupuh lah. Mereka itu di bumi Saudi ketika seperti pada hari ini kerana datang kemarau yang dahsyat. Sehingga mati semua kuda belang. Tidak ada lagi wujud di semenanjung Arab Saudi sehingga kepada hari ini. Wa akala sallallahu alaihi wasallam lahmad dha'n. Dan Nabi SAW memakan lahmad dha'ni. Ad-dha'ni kambing. Wa akala sallallahu alaihi wasallam lahmal jimali safaran wa hadara. Dan ada Nabi SAW memakan daging
unta sama ada ketika mana musafir ataupun ketika mana hadarah, ketika mana duduk di kampung, duduk di Madinah. Nabi makan belaka. Wa akala sallallahu alaihi wasallam min dawabil bahri. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam makan daripada daging dawabil bahri, asalnya ialah binatang di laut, yakni ikan. Ikan ini adalah ikan paus. Suatu ketika Abu Ubaidah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 300 orang penunggang kuda. Kami berjalan di pantai. Abu Ubaidah cerita. Berjalan di pantai sehinggalah letih. Letih dah tenaga. Kami ni makan al-khabak saja. Khabak ni apa khabak? Yang ni daun kering yang diletak dengan tepung. Makan begitu je. Thumma innal bahra. Kemudian ada laut itu, di laut itu ada seekor binatang. Namanya ambar. Ambar ni nama lain bagi ikan paus. Ambar ini, sekarang orang kenal ambar ini ialah minyak wangi. Ambar ini minyak wangi daripada air mani paus. Ini mahal. 18,000 sebotol. Kompon syurga lah. Kalau beli tu. Jadi, Sayyidina Abu Ubaidah cerita, kami makan. Setengah bulan kami makan ikan tu. Sehinggalah kami sihat tubuh badan. Asal letih, asal penat tubuh badan. Lalu Sayyidina Abu Ubaidah mengambil satu tulang rusuk ikan tu, letak di bawah, membetulkan dan letak di bawah unta. Letak di bawah unta tu, unta ni boleh jalan atas. Maksudnya besar. Tulang rusuk dia besar. Lalu dibawa balik sedikit, dibungkus balik sedikit. Nabi tanya, hal ma'akum syai'un min lahmi fat'imuna? Ada tak sikit buat balik daging ikan tu? Ada. Abu Ubaidah kata ada. Lalu Abu Ubaidah pun beri makan. Nabi makan ikan. Inilah mungkin satu-satunya peristiwa Nabi makan ikan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akala sallallahu alaihi wasallam at-tarid. Nabi makan tarid. Wa huwa an yusradal khubzu bi maraqil lahmi wa qad yakunu ma'ahu lahmun. Apa tarid ni? Tarid ni macam bubur. Bubur. Wa huwa an yusrada, iaitu dicicah khubzu roti bi maraqil lahmi, dengan air daging, dengan kuah daging. Wa qad yakunu ma'ahu lahmun. Kadang-kadang ada daging juga bersama. Wa min amsalihim, di antara masal Arab, perkataan Arab, as-saridu ahadul lahmaini. Bubur ni, kuah daging ni adalah salah satu daripada daging. Sebab apa? Sebab dalam daging tu sikit, tapi zat daging tu ada pada air tu. Pada kuah tu. Wa akala sallallahu alaihi wasallam al-khubza bil zait. Ada Nabi SAW makan roti cicah dengan minyak zaitun. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu zaita waddahinu bih fa innahu min syajaratin mubarakatin. Daripada Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu katanya, sabda Nabi SAW, makanlah minyak zaitun, waddahinu bih, sapulah. Yang ni sapu di rambut, sapu di tubuh, buat macam lotion tu. Boleh belaka. Fa innahu min syajaratin mubarakah, sesungguhnya ia adalah daripada pokok yang berkat. Pokok yang berkat. Kenapa disifatkan dengan berkat? Kerana banyak manfaat dan juga tumbuh ia di negeri muqaddas, negeri-negeri berkat, yakni di negeri Baitul Maqdis di Syam. Wa akala sallallahu alaihi wasallam as-silqa matbukha. Dan ada Nabi SAW makan sawi yang dimasak. Yang dimasak dengan syair, dimasak dengan barli. Wa akala sallallahu alaihi wasallam al-khazirata. Dan ada Nabi SAW makan gulai.
Khazirah ni apa khazirah? Tengok. Wahia ma yutakhadhu minad daqiqi ala hayatil asidah. Apa yang diambil daripada tepung ala hayatil asidah, daripada jenis asidah. Ya ala hayat asidah ni atas rupa asidah. Lakinnahu araqu minha, tapi ia lebih nipis, yakni lebih cair, tak tebal macam asidah. Apakah khazirah ini? Khazirah ini cara buatnya ialah ambil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daging, lepas tu dikerak sikit, duduk di atas, biarkan di atas api, biarkan di atas puyuk. Kemudian dimasuk dengan air banyak dan juga sedikit digarang. Gitu. Apabila nadija dhurru alaihi daqiq, apabila gelegak letak tepung. Gitu. Itu adalah khazirah. Kalau asidah pula sama saja. Direbus air, bila gelegak air letak tepung, itu adalah asidah. Itu asidah. Wa akala sallallahu alaihi wasallam al-uqta. Maka Nabi SAW kuih uqud. Uqud ini seperti kuih bangkit. Wahwa yakni seperti jubnul labanil mustakhraji zubduh. Keju susu yang telah dibuang patinya. Wahwa ashbahu syai'in bil kashki. Dan ia lebih kurang dengan kashki. Ataupun nama lainnya ma'mun. Ini nama-nama kuih Arab semua. Wa akala sallallahu alaihi wasallam ar-rutaba wa tamra wal busra. Nabi SAW makan rutab, kurma basah, tamar, kurma kering, kurma kering separuh, basah separuh. Wa akala sallallahu alaihi wasallam al-kabas. Nabi makan kabas. Wahwa apa itu ya? Samarul arak. Buah pokok arak. Pokok arak yang dibuat sugi tu, dia ada buah. Nabi makan buah tu. Seperti buah ni tu bentuk seperti buah ceri. Wa akala sallallahu alaihi wasallam al-jubna. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan jubn. Makan keju. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi jubnatin fi Tabuk fada'a bi sikkin fasamma wa qata'a. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma katanya, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jubnah dengan keju fi Tabuk, di negeri Tabuk, ketika mana Tabuk, perang Tabuk. Fada'a bisikinin fasamma wa qata'a. Nabi SAW berdoa dan berdoa pada Alhamdulillah. Berdoa pada pisau itu fasamma, baca bismillah, wa qata'a, Nabi pun potong. Wa amal basalu, adapun basal, bawang, fara'a Abu Dawud fi sunani, maka diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. An Aisyah radhiyallahu taala anha su'ilat anil basali. Daripada Sayyidatina Aisyah, bahawasanya dia ditanya tentang bawang merah, bawang besar. Faqalat, kata Sayyidatina Aisyah, inna akhira ta'amin akalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi basalun. Sesungguhnya makanan yang terakhir yang Nabi makan ada padanya basal, ada padanya bawang. Nabi makan bawang yang busuk tu ke? Tengok sini. Wa zahiru anna hadzal basala kana matbukha. Zahir di sini adalah bawang itu bawang yang dimasak. Bawang yang dilarang oleh Nabi daripada mendekati masjid itu ialah bawang yang tidak dimasak, yang menghasilkan bau tengik, bau busuk, menyebabkan manusia dan juga malaikat tak berahi. Hatta lam yabqa lahu raihatun karih, sehingga tak kekal, maknanya tidak ada lagi bau-bau yang karih, bau-bau yang dibenci, bau-bau busuk. Begitu. Wa yadullu ala hadha qawluha, dan menunjuk atas perkataannya ini, maknanya dalil mana? Maksudnya Nabi tak makan suti tu, Nabi tak makan sebiji tanpa dimasak begitu. Nabi tak makan begitu. Tengok di sini, inna akhira ta'amin akalahu fihi basal. Sesungguhnya makanan yang terakhir yang Nabi makan ada padanya basal, ada padanya bawang merah. Walam taqul akal al-basal. Sayyidatina Aisyah sebut, Sayyidatina Aisyah tak sebut Nabi makan bawang, tapi Sayyidatina Aisyah sebut Nabi makan makanan yang ada bawang. Gitu. Wa kana habba sibagh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-khal. Dan adalah sebaik-baik cicahan roti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm fathi Makkah ala ummi Hani radhiyallahu ta'ala anha wa kana ja'ian. Faqala laha a'indakum ta'amun akuluh. Faqalat inna 'indi lakisran yabisatan wa inni la astahi an uqaddimaha ilaika. Faqala halummiha.
فكسرها في ماء وجاءته بملح فقال ما من إدام فقالت ما عندي إلا شيء من خل فقال هلميه فلما جاءته به صبه على طعامه فأكل منه ثم حمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال نعم الإدام الخل يا أم هاني لا يغفر بيت فيه خل. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma katanya, Nabi SAW masuk ketika mana hari Fathu Mekah ke dalam rumah Ummu Hani. Ummu Hani ini ialah sepupu Nabi SAW, kakak kepada Sayyidatina Ali. Wa kana ja'an Nabi lapar. Faqala laha, Nabi kata kepada Sayyidatina Ummu Hani, "Indakum ta'am?" Engkau ada makanan ke untuk aku makan? Faqala, kata Sayyidatina Ummu Hani, "Inna indi lakisaran ya bisa." Aku ada serpihang, cebisan-cebisan roti yang kering saja. Aku malu untuk memberikan kepada kamu. Faqala halummiha. Nabi kata, buat datang kepada aku. Fakassaraha fima. Lalu Sayyidatina Ummu Hani pun bukan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fakassaraha di sini ialah Sayyidatina Ummu Hani memecahkan, dia memecahkan roti itu dalam air, yakni dicelup air dulu kerana kerah. Wajah atau milhin, dan mendatanginya dengan Nabi dengan milh, dengan garam. Faqala ma min idamin. Tak ada, maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada lauk lain dah, tidak ada kuah lain. Faqala, kata Ummu Hani, ma indi illa syai'un min khal. Aku ada hanyalah sedikit daripada khal, cuka. Faqala, sabda Nabi, halummi, datangkan kepada aku. Falamma ja'atuhu bi, apabila Sayyidatina Ummu Hani sabar kepada Nabi, sabbahu ala ta'amih. Nabi menuangkannya di atas makanan, di atas roti. Fa'akala minhu, Nabi memakan. Tsumma hamidallah azza wa jalla, kemudian Nabi memuji Allah Ta'ala, wa athna alaihi, dan memuji juga. Tsumma qala ni'mal idamul khal. Nabi puji pada makanan tu, ni'mal idamul khal. Sebaik-baik kuah, sebaik-baik lauk itu cuka. Ya Ummu Hani la yaghfaru baitun fihi khal. Wahai Ummu Hani, tidak dikira kosong rumah yang ada cuka. Baik. Abang minta izin untuk berhenti sini dah, kerana badang sedikit letih. Siapa pula baru balik daripada pesta buku, cuaca yang sangat panas, hujan semua ni. Rumah tak ada aircon, buka kipas pun makin panas. Dan abang minta izin untuk berhenti di sini, dan kita akan sambung pula insya-Allah taala pada esok hari dengan izin Allah Taala. Pakak-pakak berselawatlah amalan Jumaat ni. Moga-moga Allah Taala terima selawat kita, dan Nabi dengar selawat itu yang menjadi asbab Allah Taala doa Allah Taala turunkan rahmat atas diri kita insya-Allah taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan ke? Tak ada. Baik.